Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini beberapa laporan polis telah dibuat terhadap Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng di beberapa tempat seluruh Malaysia. Laporan polis ni menuduh Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng menipu parlimen, bohong kepada parlimen. Sebelum ni, Lim Guan Eng juga telah membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin. Lim Guan Eng menuduh Muhyiddin Yassin mengfitnah dia. Jadi both sides telah buat laporan polis. Jadi kes ini sekarang di dalam tangan polis. Kes ni bermula apabila Muhyiddin Yassin ditangkap dan di-charge kerana terima rasuah. Muhyiddin dituduh menerima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari kerana melanjutkan ataupun menyambung status tax exempt, pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Sebelum ni, semasa kerajaan Barisan Nasional UMNO, Yayasan Al-Bukhari diberi status tax exempt, dikecualikan dari membayar cukai. Ini oleh kerana Yayasan Al-Bukhari membuat kerja charity. Dia bukan yayasan ini untuk mengambil untungan. Untuk membelanja duit untuk charity, charity melibatkan Islam. Aktiviti-aktiviti atau kegiatan Islam. Maka kerana ianya charity organisation, maka dia dikecualikan dari bayar cukai, dan pengecualian cukai ni, tax exempt ni, diberi oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Apabila Pakatan Harapan ambil alih pada tahun 2018, mereka cancel status pengecualian cukai tadi, tax exempt tadi, dan mereka suruh yayasan tu bukan saja bayar semua cukai dalam masa berapa tahun dia tidak bayar cukai atau dikecuali dari membayar cukai, tapi denda 45% lagi. Sekiranya Yayasan Al-Bukhari terpaksa bayar jumlah yang dituntut oleh kerajaan 3.5 bilion, maka yayasan tu akan bankrupt sebab mereka tidak akan mampu membayar sampai 3.5 bilion. Jadi apabila 22 bulan kemudian, apabila kerajaan bertukar dan Muhyiddin Yassin ambil alih sebagai Perdana Menteri, maka Yayasan Al-Bukhari telah memohon pertimbangan untuk tax exempt tu dikembalikan, diberi balik kepada mereka. Surat tu dihantar kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin pula hantar surat tu kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz. Mengikut undang-undang ini, ia peruntukan yang diberi kepada Menteri Kewangan sekiranya lembaga hasil dalam negeri mengambil tindakan atau membuat sesuatu keputusan yang kita rasa mungkin tidak wajar atau kita nak rayu, maka kita bolehlah rayu kepada menteri. Sebab lembaga hasil dalam negeri terletak di bawah Menteri Kewangan. Dan mengikut peruntukan, mengikut undang-undang, menteri boleh mempertimbangkan dan mengambil tindakan apa yang menteri tersebut rasa wajar. It's within the powers of the minister to make a decision, whatever decision dia rasa wajar, suitable. So, selepas serayuan dibuat, maka Menteri Tengku Zafrul telah memberi balik status tax exempt. Jadi sekarang ni Muhyiddin dituduh menerima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari atas pertimbangan memberi balik status tax exempt beliau.
So bermaknanya ada rasuah terlibat di dalam transaksi ini, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari memberi rasuah kepada Muhyiddin, dan kerana Muhyiddin terima rasuah, maka Muhyiddin sambung balik status tax exempt Yayasan Al-Bukhari. Tetapi ada beberapa perkara yang tidak kena di sini. Terutama sekali, duit tu tidak diberi ke Muhyiddin. Duit tu diberi ke Parti Pribumi Bersatu. Dan sekiranya Syed Mokhtar memberi duit kepada Parti Pribumi Bersatu dianggap satu jenayah, maka semenjak Mahathir jadi Perdana Menteri, Mahathir, Abdullah Badawi, Najib Tun Razak, dan juga Ismail Sabri Yaakob, selain dari Muhyiddin Yassin, semua Perdana Menteri semenjak Mahathir lagi, Syed Mokhtar telah memberi derma ataupun sumbangan kepada UMNO Barisan Nasional. Bermaknanya ramailah bekas Perdana Menteri perlu juga diseret di mahkamah, termasuk Anwar Ibrahim sendiri, Perdana Menteri sekarang, sebab semasa Anwar Menteri Kewangan, Anwar pun banyak dealing dengan Syed Mokhtar tahun 91 hingga tahun 98, 7 tahun Anwar menjadi Menteri Kewangan. Dia pun banyak dealing dengan Syed Mokhtar dan banyak juga terima derma dari Syed Mokhtar. Bermaknanya semua, termasuk Anwar juga, perlu dihadapkan ke mahkamah dan di-charge untuk terima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan banyak Syed Mokhtar dapat semasa UMNO Barisan memerintah. Juga masa zaman Anwar Ibrahim Menteri Kewangan tahun 91 hingga 98. Lesen lah, kontrak lah, projek lah, concession lah, dan macam-macam dia dapat. Dalam semasa sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan, dan semasa Anwar juga semasa itu duduk dalam kerajaan UMNO Pakatan Harapan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. So di isu, adakah memberi derma kepada parti politik satu jenayah? Kalau satu jenayah, ramai akan kena, terutama sekali semua Perdana Menteri, Menteri Kewangan zaman UMNO Barisan Nasional. Isu dia bukan memberi derma tu dianggap rasuah. Sebab derma untuk parti politik, biasa DAP pun terima, PKR lagi banyak. So the crime is not derma untuk parti politik. The crime is derma itu diberi kepada Parti Pribumi Bersatu dengan balasan. Balasan dia, dia punya status tax exempt atau dikecuali dari membayar cukai, diberi semula, diberi balik kepada Yayasan Al-Bukhari. So sekiranya jenayah yang dilakukan oleh Muhyiddin ialah memberi balik atau to reinstate status tax exempt Yayasan Al-Bukhari, bermaknanya status tax exempt tu sudah dibatal atau di-cancel, ditarik balik. Kerana itulah kena beri semula atau reinstate. Siapa yang tarik balik atau cancel status tax exempt tersebut? Ianya diberi oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum tahun 2018. Tahun 2020, 2 tahun kemudian, diberi balik, reinstate. Bermaknanya di antara tahun 2018 hingga 2020, Yayasan Al-Bukhari tidak mempunyai tax exempt status. Tax exempt status ditarik balik, dibatal oleh kerajaan Pakatan Harapan. Semasa tu, Lim Guan Eng ialah Menteri Kewangan. So, yang berkuasa untuk memberi atau membatalkan tax exempt status ialah Menteri Kewangan. Mengikut undang-undang, ini kuasa atau peruntukan di bawah Menteri Kewangan. So, Lim Guan Eng lah yang bertindak membatalkan.
Lim Guan Eng kata tidak. Anwar pun kata tidak. Mereka kata ini satu fitnah, Muhyiddin Yassin fitnah. So kalau sekiranya bukan Menteri Kewangan yang membatalkan status tax exempt Yayasan Al-Bukhari, siapa? Sebab hanya Menteri Kewangan saja yang boleh bertindak, boleh membuat keputusan untuk memberi atau membatal di bawah kuasa Menteri Kewangan. Orang lain tak boleh. So timbul soalan dia, kalau bukan Lim Guan Eng, bukan Menteri Kewangan yang membatalkan status tax exempt Yayasan Al-Bukhari, siapa yang bertindak membatalkan? Sebab orang lain tak ada kuasa nak buat tu. Satu. Nombor dua, semasa Pakatan Harapan memerintah, mereka tidak membatalkan status tax exempt Yayasan Al-Bukhari. So which means tak ada masa satu pun di mana status tax exempt tu dibatalkan. Bermaknanya diberi pada zaman UMNO Barisan Nasional dan sampai hari ini masih ada. Was never cancelled. So kalau was never cancelled, maknanya status tax exempt tu kekal dari mula sampai sekarang, tak pernah dibatal. Macam mana pula Muhyiddin ditangkap dan di-charge di atas kesalahan atau jenayah menerima rasuah untuk memberi balik ataupun reinstate status tax exempt. So Muhyiddin couldn't have committed a crime. Muhyiddin mustahil dan tak mampu melakukan jenayah sekira tax exempt tu tak pernah dibatal sampai hari ini. So macam mana pula charge tu melibatkan Muhyiddin menerima rasuah dengan balasan memberi balik atau memberi semula tax exempt status. So ada yang tak kena. Soalan dia, tax exempt status Yayasan Al-Bukhari ini dibatal ke tidak dibatal? Yang mana satu? Kalau tidak pernah dibatal, bermaknanya betul lah ni Anwar dengan Lim Guan Eng bercakap. Dia orang tidak. Mana Lim Guan Eng tak pernah batalkan status tax exempt. So kalau betul, bermaknanya mereka kena tarik balik charge dari Muhyiddin. Sebab Muhyiddin tidak memberi semula tax exempt. Jadi maknanya Muhyiddin tidak melakukan kesalahan. Dan bermakna juga Syed Mokhtar Al-Bukhari menderma kepada Parti Pribumi Bersatu secara ikhlas. Tidak ada syarat-syarat atau sesuatu yang Syed Mokhtar nak dengan memberi derma tersebut. So ada satu kekeliruan sini. Adakah tax exempt dibatal atau tidak dibatal? Kalau tidak dibatal, maka charge terhadap Muhyiddin perlu ditarik balik. Sekira dibatal, siapa yang membatalnya? Sekira mengikut Lim Guan Eng dan Anwar, bukan mereka yang membatal. So manusia yang mana satu yang membatalnya? So benda ni mereka tak jawab. Cuma mereka menafikan, kata Muhyiddin bohong. Bukan Guan Eng yang membatal. Bukan Guan Eng yang membatal, maksudnya orang lain batal, maksudnya tidak pernah dibatal. Which is it? Ini Anwar tak terangkan. Lim Guan Eng pun tak terangkan. Lim Guan Eng did not cancel the tax exempt status. Apa maksud tu? Maknanya orang lain yang buat? Atau maknanya tak pernah dibatal? Ini dia orang tak bagi tahu. They never told Parliament. Dalam report polis pun, Guan Eng buat report polis terhadap Muhyiddin. Dalam report polis dia tak sebut. Misalan, Muhyiddin fitnah, Muhyiddin bohong oleh kerana bukan saya yang membatal tapi orang lain yang membatal. Ataupun Muhyiddin Yassin ni bohong, Muhyiddin Yassin fitnah kerana tak pernah dibatal. So satu dari dua. Bukan Muhyiddin yang batal, orang lain yang batal, ataupun tak pernah dibatal. Masih kekal dari mula sampai sekarang. Dan kalau macam tu, sebab apa Syed Mokhtar Al-Bukhari dia membuat permohonan kepada Perdana Menteri untuk dipertimbangkan tax exempt dia dikembalikan.
reinstate. Kalau tak pernah dibatal, buat apa you rayu untuk diberi balik? Sebab it's with you, benda tu kekal. Dan sebab apa Muhyiddin pula hantar surat tersebut kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz, dan sebab apa Tengku Zafrul Aziz menyambung atau memberi balik status tax exempt sekira masih kekal, tak pernah dibatal. So a lot of questions sekarang ni, ringkas cerita, ada yang pihak yang membohong. Soalan dia, Lim Guan Eng ke bohong, Anwar Ibrahim ke bohong, Tengku Zafrul Aziz ke bohong, ataupun Muhyiddin Yassin yang bohong. Kita perlu tahu. Sebab dia tidak boleh kedua-dua sekali. Dia tidak boleh, makna tak pernah dibatal, tapi dia minta disambung. Untuk apa? Ataupun bukan Guan Eng yang batal, orang lain dibatal, walaupun orang lain selain dari Lim Guan Eng, Menteri Kewangan semasa tu, berkuasa untuk bertindak. Jadi maknanya ada ke Mahathir, Perdana Menteri Malaysia semasa itu? Ada ke Mahathir yang membatalkan? Tapi Mahathir baik dengan Syed Mokhtar. Dia boleh dianggap sebagai Syed Mokhtar ni kroni kepada Mahathir. Takkan Mahathir nak batalkan semasa dia Perdana Menteri 22 bulan. So there's a lot of funny things going on. Maknanya ada perkara yang sangat-sangat pelik dan sah. Ada pihak yang membohong. Dan nampak dari surat menyurat, sebab saya pun telah tengok juga surat tersebut, surat pembatalan, surat rayuan untuk tax exempt disambung semula, dibagi semula, reinstate. Ada surat. Surat tu bertarikh Januari 2021. Dan sah di dalam surat menyurat ni memang status tax exempt tu dibatal dan rayuan telah dibuat dan pertimbangan telah diberi. Oleh kerana itulah mereka boleh tangkap Muhyiddin dan charge Muhyiddin. Oleh kerana perkara-perkara tersebut. Kalau perkara itu tidak berlaku, macam Anwar dan Guan Eng berkata, maknanya charge terhadap Muhyiddin tu satu charge yang cacat. Muhyiddin is being accused of committing a crime that never happened. The crime did not happen. So, nampak yang Pakatan Harapan ni sedar yang perkara ni sudah backfire. Mereka tangkap, the charge Muhyiddin atas kesalahan melibatkan tax exempt status Yayasan Al-Bukhari. Dia melibatkan tax exempt status Yayasan Al-Bukhari yang Muhyiddin dituduh memberi semula atau reinstate. So oleh kerana tu sekarang isu dia, ada ke tax exempt status tu pernah dibatal, dan sekira betul, siapa yang membatalnya? So di isu sekarang ni bukan lagi rasuah Muhyiddin ataupun Muhyiddin dituduh melakukan rasuah. Isu dia, betul ke tidak status tax exempt Yayasan Al-Bukhari dibatal, dan sekira betul, siapa yang bertindak membatalkannya. Dan saya ada dua nama di dalam Kementerian Kewangan tu, seorang Siva, seorang lagi tu Nazli. Jadi kedua-dua ni setiausaha bahagian cukai yang melibatkan yang terlibat membatalkan, dan mereka ni melapor terus direct ke Tony Puah. Tony Puah pembantu khas Lim Guan Eng. Jadi ada ke, ini satu boleh dikatakan very interesting question lah, satu soalan yang sangat-sangat menarik ni. Adakah apabila Lim Guan Eng membuat laporan polis dan Anwar berucap di dalam parlimen, apabila mereka kata Muhyiddin fitnah, Muhyiddin bohong, Muhyiddin menuduh yang Lim Guan Eng yang telah membatalkan tax exempt status Yayasan Al-Bukhari, adakah mereka menafikan di dalam parlimen dan buat report polis
bahawasanya bukan Lim Guan Eng yang bertindak membatalkan, disebabkan Tony Puah lah yang sebenarnya yang bertindak membatalkan tax exempt status Yayasan Abu Hari. So kalau macam tu, apa Anwar dan Lim Guan Eng bercakap, betul lah. Bila Anwar dan Lim Guan Eng cakap, bukan Lim Guan Eng yang membatalkan, mereka tidak bohong. Kerana yang membatalkan ialah Tony Puah. Itu satu possibility. Kemungkinan apa mereka cakap ni, bahawasanya Lim Guan Eng tak berdosa, Lim Guan Eng tidak bertindak membatalkan tax exempt status Yayasan Al-Bukhari, disebabkan Tony Puah yang membatalkan. And officer yang Siva tadi itu, kita tahu dia masa Tony Puah di Kementerian Kewangan, dia report direct ke Tony Puah. Dia boleh bypass, dia maknanya dia tak payah berhubung dengan Tony Puah mengikut dia punya hierarki, mengikut prosedur. Dia bypass semua, dia terus direct one to one dengan Tony Puah. Jadi binatang Siva ni lah yang kita tahu yang banyak bertindak untuk mencari semua orang-orang yang dianggap sebagai anti pakatan, dan mereka siasat semua orang ni tentang cukai, dan mereka menyuruh orang ni dan orang tu membayar sampai 10 juta, 5 juta cukai, yang mereka kata mereka lari cukai. So ramailah dari dia orang saya kenal pun akhirnya kerana tak mau bergaduh dengan kerajaan, sebab sekiranya mereka tidak berdamai dengan kerajaan, maka pasport mereka akan dipegang, mereka tak boleh keluar negara, dan harta mereka akan dirampas. So mereka negotiate, akhirnya bayarlah 3 juta, 5 juta cukai yang dituntut. Ramai. Tapi benda ni dia orang tak cerita sebab sensitif. Dan yang kena tu pun malulah nak cerita. Tapi akhirnya yang kena, maknanya dia orang denda 10 juta, 5 juta, dia orang pergi negotiate, bayar separuh untuk selesai isu mereka dengan kerajaan. So ramai. Dan maknanya masyarakat the business community pun tahu, ramai telah menjadi mangsa lembaga hasil dalam negeri apabila Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, dan mereka terpaksa membayar berjuta-juta untuk selesaikan masalah mereka dengan lembaga hasil dalam negeri. So this Siva ni lah yang menjadi the hunter untuk pergi buru semua orang dan punish them for going against Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.